Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Jadi hari ini untuk subjek sains komputer tingkatan 5. Kita dah habis 2 tajuk untuk tingkatan 5. Pengkomputeran dan juga pengkalan data lanjutan kita dah habis. Jadi untuk hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu pengaturcaraan berasaskan web. Kita lihat tajuk ni. Jadi pengaturcaraan berasaskan web. Dia web ini telah dimulakan pada tahun 1989, mana telah ditemukan konsepnya oleh Tim Berners-Lee. Okay. Jadi sejak daripada itulah, sejak daripada 1989 hingga kini, jadi perkembangan web ini telah membuka revolusi baru dalam perkongsian dan juga dalam komunikasi antara manusia. Okey. Jadi daripada situlah penggunaan laman web ini yang bersifat statik telah dapat membuka ruang perkongsian maklumat di dalam kalangan akademik dan juga di antara individu dan juga dalam sesuatu organisasi dalam pelbagai aspek termasuklah dalam pengurusan masa, kewangan dan juga perkongsian maklumat. Jadi penggunaan komputer, telefon bimbit dan tablet pada masa kini, dia telah menjadi satu keperluan bagi setiap individu dengan pelbagai tujuan. Dia bukan lagi menjadi barang-barang mewah. Sehingga kan kamu yang ambil sains komputer ini sepatutnya kena ada komputer lah. Telah menjadi keperluan untuk kamu buat coding dan sebagainya lah. Okey, jadi dalam tajuk pengaturcaraan berasaskan web ini, kita ada 3 lagi tajuk di bawahnya, iaitu berkaitan dengan bahasa penskriptan klien 3.1 ataupun kita sebut client side script. Okey. Dan 3.2 kita ada tajuk bahasa penskriptan pelayan ataupun kita sebut server side script, dan juga 3.3 kita ada laman web interaktif. Jadi untuk hari ini kita akan lihat dulu apa itu bahasa penskriptan klien secara umum saja. Hari ini kita lihat apa itu bahasa penskriptan klien. 3.1 apa yang dimasukkan dengan penskriptan klien ataupun script side ataupun client script side. Okey. Jadi sekarang ni aplikasi web ini dia memerlukan pelbagai lapisan untuk berfungsi. Contohnya jika kamu klik sesuatu button, dia akan pergi kepada next page. Klik button ni dia akan pergi page sana, klik button ni dia akan pergi page sana. Maksudnya dia ada pelbagai lapisan untuk dia berfungsi. Jadi antaranya ialah bahasa penskriptan klien yang berjalan di bahagian depan aplikasi. Jadi dalam sesuatu aplikasi dia ada 2 bahagian, satu di bahagian depan dan satu lagi di bahagian belakang. Jadi untuk bahasa penskriptan klien ini dia berjalan di bahagian depan sesuatu aplikasi. Jadi fungsi skrip klien ini
ialah untuk memberi maklumat untuk memberi maklumat tanpa mengirimkannya ke pelayan ataupun ke server kita ataupun ke pekalan data. Okey. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu laman web ataupun aplikasi web, jadi browser dia akan memuatkan laman web daripada pelayan. Jadi kita akan tengok ada contoh, beberapa contoh gambar dia. Jadi kemudian bahasa perskriptan klien ini dia dijalankan di browser yang sama tanpa panggilan balik ke pelayan untuk memproses permintaan. Jadi sekiranya proses memerlukan akses ke panggilan data, maka bahasa perskriptan pelayan pula dia akan digunakan. Jadi kita ada dua lah bahasa perskriptan klien yang kamu guna, okay, yang berfungsi di bahagian depan sesuatu aplikasi. Satu lagi bahasa perskriptan pelayan ataupun server side script yang berfungsi di bahagian belakang sesuatu aplikasi. Jadi bahasa perskriptan klien ini adalah merupakan gabungan antara bahasa pengaturcaraan HTML, CSS dan juga ada juga JavaScript. Jadi yang inilah yang kita nak belajar, HTML, CSS dan juga ada beberapa bahagian untuk JavaScript dalam kita punya pengaturcaraan untuk tajuk ni. Untuk tajuk pengaturcaraan berasaskan web. Jadi ini contoh bahasa perskriptan klien. Dia berfungsi di bahagian hadapan untuk laman web. Tengok tu. Jika kita klik home, dia akan pergi pada butang home. Jika klik setting, dia akan pergi kepada profile ataupun privacy. Ini contoh. Dia hanya berfungsi di bahagian hadapan sesuatu aplikasi saja. Okey. Jadi untuk bahagian belakang, nanti kita akan masuk tajuk bahasa perskriptan pelayan ataupun server side script. Okey, jadi itu sahaja pengenalan untuk bahasa perskriptan klien. Jadi cikgu harap kamu mendapat gambaran bagaimana apa itu bahasa perskriptan klien yang berfungsi di bahagian hadapan sesuatu aplikasi. Jadi dalam tajuk bahasa perskriptan klien ini kita ada lagi beberapa tajuk. Dalam ni kita tengok. Kita ada 9 tajuk yang kita akan sentuh berkaitan dengan bahasa perskriptan klien ini. Jadi kita akan sambunglah minggu hadapan. Jadi untuk hari ini cikgu hanya nak memperkenalkan apa itu bahasa perskriptan klien supaya kamu mendapat gambaran apa yang kita nak belajar. Okey, jadi untuk minggu depan kita akan sambung tajuk 3.11 keperluan bahasa perskriptan klien dalam laman web. Okey, jadi setakat tu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Okey. Sekian, terima kasih.